Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ini ni pilihan raya ni dia macam perang bukan? Ustaz, kalau kita tengoklah pilihan raya yang baru lalu ni ada persamaan dengan perang mana dalam sirah Nabi? Oh, soalan direct ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita lihat sirah Nabi, kita boleh lihat beberapa pattern ataupun pola-pola tertentu. Jadi kita lihat kenapa diadakan PRU itu, iaitu diadakan oleh pihak, kita lihat siapa yang mahukan PRU itu berlangsung. Jadi pihak itu dia pernah menang sebelum ini. Di pihak yang lain lah. Ya. PRK ke PRN mana negeri kan. Ya. Jadi dalam peristiwa ini, dalam sirah Nabi, persamaannya seperti perang Khandaq. Perang Parik. Perang Parik. Puncanya adalah apabila pihak Quraisy Mekah menang masa perang Uhud. Jadi dia rasa dia boleh menang lagi lah. Perang itu dikehendaki oleh pihak yang pernah menang. Ya. Jadi dia rasa dia boleh menang lah. Jadi PRU kita ni macam itulah. Nampaklah persamaan itu. Dia pernah menang dulu kan? Dia menang dulu. Itu yang dia nak pilihan raya. Dia nak perang lagi. Jadi itu yang berlaku lah. Dan di pihak yang lawan pula dalam keadaan tersepit lah kan, dalam keadaan tak bersedia kan, tak sempat cari duit dana, tiba-tiba PRU macam Nabi tiba-tiba berperang, orang datang ke Madinah, bukan berperang di luar Madinah. Nabi pihak musuh berkumpul di luar kota Madinah. Ke pihak Nabi sendiri risaulah apa perlu dibuat. Di situlah persamaan antara PRU dengan perang Khandaq. PRU yang lepas yang lah. Baru lalu ni. Tak sama PRU 14 lain pula ceritanya. Apa lagi persamaan antara PRU yang baru lalu ini dengan perang Khandaq? PRU yang berlaku ni dalam perang Khandaq, Nabi bertindak dengan berpakat dengan pihak yang yang berada di pintu kota Madinah di sebelah belakang. Madinah ni ada dua pintu. Pintu depan, pintu belakang. Di tepinya bukit, dan kiri kanan bukit. Jadi pintu belakang itu orang Yahudi. Penduduk Yahudi. Bani Quraizah. Jadi Nabi membuat perjanjian dengan mereka lah. Perjanjian keselamatan. Macam kolaborasi jugalah. Ya, asalnya daripada piagam Madinah lah. Ya. Iaitu mempertahankan Madinah itu sendiri. Jadi sudah ada perjanjian asal lah dengan Yahudi Bani Quraizah. Jadi musuh datang di pintu depan. Jadi itu persediaan Nabi buat lah. Jadi Nabi berpakat dengan orang bukan Islam lah, kita panggil Yahudi bukan Islam. Yahudi. Jadi itu yang berlaku. Di mana persamaan itu dengan PRU yang baru lalu? Di mana persamaannya? Ada pihak yang ni kena berpakat dengan pihak yang bukan Islam ataupun pihak yang di luar daripada berpakat. Maknanya pihak musuh pun tak tahu pakatan itu berlaku. Macam itu. Dalam perang Khandaq Nabi buat pakatan yang orang Quraisy tak tahu. Jadi bolehlah berahsia-rahsia ni boleh. Pakatan rahsia boleh. Boleh. Dalam cuma ia berisiko lah. Berisiko perang Khandaq itu selepas perang Khandaq Yahudi itu akan khianat. Itu yang Nabi serang balik Yahudi Bani Quraizah tu. Jadi betul bila berpakat ni, pihak tak kisahlah pihak mana-mana, bila berpakat
mesti bersedia untuk dikhianati. Oh. Macam itu ya? Ya. Oh, dah cerita sikit dalam kes perang Khandaq tu, pengkhianatan tu berlaku bagaimana? Pengkhianatan tu berlaku Yahudi Bani Quraizah tu mereka melanggar perjanjian je lah. Oh. Perjanjian asal melanggar kan. Lalu Nabi ini selepas perang Khandaq selesai tu kan. Selepas perang. Selepas perang dikhianati dan Nabi menyerang lah pihak Bani Quraizah dan Nabi menang lah menyerang tu. Sebab tu kita kena bersedia untuk dikhianati. Oh gitu ya. Sebab pihak mana-mana pun boleh mengkhianati kita kan. Apa lagi persamaan antara PRU yang baru lalu dengan perang Khandaq? Di pihak orang Islam, mereka berperang dengan menerima cadangan daripada, dalam sirah disebut Salman Al-Farisi, orang Parsi. Beliau mencadangkan digali parit. Digali parit. Bila digali parit tu, itu bukan orang Arab, cara orang Arab berperang, tu cara lain. Ya. Maka taktik di pihak Nabi ini taktik yang sangat berbeza, yang tak pernah dibuat sebelum ini Oleh orang Arab. Iyalah. Jadi, orang Arab mana ada parit. Dia tak ada hujan. dia tak perlu parit. Dia tak perlu parit. Jadi pihak yang bertanding PRU ni memang terpaksa menggunakan teknik yang sangat berbeza daripada PRU sebelum ini. Oh, ada persamaan ya di situ. Nabi buat strategi pertahanan yang luar biasa bagi orang Arab, tak pernah dibuat. Luar biasa bagi orang lah. Ya. Kan? Ya. Semua pertahanan tu pertahanan dari sudut berkubu lah. Ya, ya. Mempertahankan, bukannya strategi menyerang. Ya, berkubu. Jadi dalam PRU pertahanan yang tak pernah dibuat sebelumnya tu apa? Dalam PRU cara-cara mewujudkan naratif kempen, cara sebelum ini cara pengumuman calonnya lain. Dulu. Sekarang ni dipaparkan, diterangkan, dibina naratif kempen-kempen, disusun kempen tu. Ini yang baru. Jadi apa yang berlaku adalah kerja-kerja gali parit tu memang semua orang bekerja. Ya, ya. Jadi semua orang bekerja, termasuk Nabi sendiri. Ya, ya. Nabi tu sebagai ketua memang bekerja bersungguh-sungguh. Ya, ya. Jadi kita lihatlah ketua-ketua parti ni memang bersungguh-sungguh bekerja. Ya, dalam pilihan raya yang lalu ya. Ketua parti mana tu yang bekerja bersungguh-sungguh tu? Mana boleh cakap macam tu, direct sangat. Ini kita mengkaji sejarah. Ini kita mengkaji sejarah. Ketua parti yang mana tu yang bekerja bersungguh-sungguh, yang masuk dalam parit tu? Okey. Kita boleh tahu siapa yang nak PRU itu. Pihak yang pernah menang lah. Pihak yang pernah menang. Maka pihak yang menang tu nampak orang yang berkubu di luar kota Madinah yang mahu menyerang Madinah lah. Ya. Quraisy lah, macam pihak Quraisy lah. Pihak Quraisy lah. Ya. Dia dah pernah menang. Ya. Jadi pihak yang sebelah sini pula berlawan. Berlawan tu pihak sebelah Nabi ni bila menerima kepungan itu, mereka terpaksa bekerja keras lah. Di pihak PH ni sendiri terpaksa bekerja keras. Itu yang ketuanya pun tu masuk parit juga. Masuk parit jugalah. Pecahkan batu. Jadi itu nampak kerja kerasnya sampai round satu Malaysia. Ya. Cara kempennya begitu. Di situ ada persamaan. Baik. Tuan nak tanya. Ini perang ni biasanya lah dia macam orang bisnes juga, ada untung ada rugi. Ya. Dalam perang Khandaq ni Nabi untung atau rugi? Perang Khandaq ni dia pelik sebab tidak berlawan pedang. Dia berlawan apa? Dia hanya bertahan sahaja, berkubu sahaja. Dan kebanyakannya perang psikologi lah. Di mana di pihak Nabi ada pihak musuh
masuk Islam. Pihak musuh dalam keadaan tengah berkubu ni, masing-masing tengah berkubu. Ada pihak musuh pihak yang masuk Islam. Bila masuk Islam, ini menarik ni. Bila masuk Islam, Nabi kata, saudara jangan saya sangat beritahu lagi kepada orang lain. Saudara pergi ke pihak sana dan balik dah ke kucar kacirkan pihak di sebelah sana. Oh, macam itu. Ya, hasut sana, hasut kumpulan ni, hasut kumpulan ni. Oh. Baik. Apakah peristiwa ada musuh masuk Islam kemudian Nabi kata rahsiakan, rahsia, jangan beritahu kamu dah masuk Islam. Ini macam Pakatan sulit lah. Pakatan sulit lah. Pakatan sulit. Mungkin sahabat Nabi pun tak tahu pakatan ini. Ya. Mungkin dia pun senyap-senyap datang jumpa Nabi kan. Saya kena check lah. Adakah dia mengumumkan kepada orang? Tak, saya rasa tak lah. Jadi itu yang berlaku. Sehingga berlaku kita panggil pergolakan sedikit lah. Sebab di pihak sana mereka berpakat ramai. Maka ada yang tak setuju, dia tinggal balik awal dulu dan sebagainya lah. Tapi peristiwa tu berlaku lah. Berlaku. Baik. Berlakunya peristiwa itu ada persamaankah dengan PRU yang baru lalu ni? Kita boleh lihat pihak yang berlawan yang kata nak PRU tu. Nak PRU sangat tu. Nak dia sangat tu. Kan diperpakat sekarang ni dengan pihak yang sebelah sini. Sebelah PH tadi. Yang sedang gali parit tadi. Ya. Oh. Tuan boleh tak cakap je direct lah supaya ini bukan apa-apa. Ini kita nak tahu saja bagaimana PRU yang lalu ini boleh mendapat manfaat. Kita sebagai pengkaji boleh mendapat manfaat apabila kita bandingkan dengan perang Khandaq. Boleh tuan terangkan pembelotan itu? Ada yang belot tu kan, yang satu masuk Islam tapi kemudian dia masuk balik. Dia tak membelot, dia membelot pihak sana lah. Yelah, dia membelot pihak Quraisy lah. Adakah persamaan peristiwa itu dengan apa yang berlaku dalam PRU yang lalu? Kita boleh lihat seolah-olah ada pakatan lah, ada sedikit kita panggil kerjasama di belakang, kepada belakang tabir itu. Dua lapis tabir ni tak nampak. Iaitu yang mana Datuk Seri Anwar sendiri pun memang sudah mengenali nama lama dengan Datuk Seri Zahid. Ya, itu bekas setiausaha politiknya. Jadi apabila berlaku keadaan kerusi yang tak sama, yalah tak ada yang menang. Ya. Perang Khandaq ni sebenarnya tak ada siapa menang. Oh, perang Khandaq tak ada yang menang. Asalnya lah. Sebab tak berperang, tak bergaduh, tak berlawan pedang. Cuma berkubu saja, bertahan sahaja. Cuma akhirnya datang ribut daripada bantuan Allah Ta'ala lah, ribut menghalau pihak Quraisy. Menghancurkan. Yang mengalahkannya tu ribut lah. Ribut lah. Bukan pedang Nabi. Bukan pedang Nabi dan para sahabat. Jadi pada asalnya apabila ni saya nampak lah, kita pada asalnya saya ada fikirkan orang yang membelot pihak Quraisy tadi tu siapa dia fikir siapa dalam PRU ni, siapa buat macam tu kan, sebab semua sudah pihak parti ni sudah kita panggil sudah betul-betul berpakat sungguh lah masing-masing, sebab dah pernah berlaku pengkhianatan dulu-dulu kan. Jadi masing-masing sangat berhati-hati memilih calon dan sebagainya kan. Jadi apabila selepas keputusan tu macam seolah ada sesuatu yang berlaku, berpakat tu supaya perpakatan secara rahsia tu sehingga boleh mengucang kacirkan pihak sebelah sana lah, pihak Quraisy lah, pihak Quraisy sana lah. Begitu. Cuma dalam baik. Ada peristiwa ribut turun. Apakah ada persamaan ribut yang berlaku semasa perang Khandaq itu dengan apa-apa kejadian yang berlaku semasa PRU yang lalu? Saya nampak sebab ribut tu terkena kepada pihak Quraisy. Tak terkena kepada pihak Nabi. Maknanya pihak PH tu tak ada apa-apa ribut lah.
Tak adalah. Tak ada tidak, ada pihak yang tak setuju dengan Datuk Seri Anwar ke apa, tak ada. tak ada ya? Tak ada. Oh, jadi pihak Nabi tak terkena ribut itu. Tak terkena. Ribut itu terkena kepada pihak Quraisy. Quraisy. Oh, macam itu. Jadi pihak di sebelah sana lah, kan, BN dan sebagainya tu memang ada ribut lah. Ni setuju, ini setuju, ini begitu, ini begini. Sampai last minute pun mereka sampai hari inilah. Sampai hari inilah ribut itu masih lagi ada kesannya ya kepada pihak musuh PH ya. Oh, begitu. Kita bukan nak kata bila kita nampak persamaan saja. Bukan, kebetulan. Bukan kata pihak sana tu salah, tak. Tidak. Kita melihat ribut tu kan. Macam ada kebetulan lah. Kebetulan. Kebetulan. Cuma ribut itulah yang memenangkan PH. Bukan kerana PH tu kuat ya. Bukan. Kalau kuat mesti dah keluar berperang. Ya, ini tak berperang tak perang. Dia sebab tu. Perang Handak ni sebenarnya nak kata perang pun tidak Tak. Dia macam berkumpul saja. Yang mengalahkan adalah ribut. Jadi itu yang kita nampak lah. Nanti orang kata pula kita tak menunggang apa-apa, tak. Maksudnya kita melihat persamaan macam pihak. kebetulan. Ni pihak sana sebelah sini, pihak sini sebelah macam ni. Bukan kata ini pihaknya jahat baik, kan. Kita nampak persamaan dari sudut pattern pergerakan mereka lah. Dan dalam perang Handak macam tak ada pihak yang kalah. Tak ada kalah, tak ada menang lah asalnya. Sehinggalah ribut datang. Kalau dibaca perlambangan yang tuan kemukakan tadi tu, perlambangan ribut, perlambangan ada musuh masuk Islam secara rahsia, dan dia balik ke dalam barisan tentera Quraisy dan dikucar-kacirkan semua ini. Ini pemikiran macam ini bolehkah digunakan? Ataupun ini bid'ah ni? Ini cara kita melihat sesuatu peristiwa yang berlaku di tempat kita, dan kita cuba membuat pemetaan berdasarkan persamaan dengan peristiwa yang berlaku zaman Nabi. Jadi kita boleh lihat persamaan-persamaan itu, dan tujuannya adalah untuk kita menyusun strategi-strategi yang barulah berdasarkan untuk ini macam persamaan ni. So Nabi buat macam ni, jadi kita tirulah apa Nabi buat. Ustaz nak tanya, apa manfaatnya kita membaca balik sirah-sirah perang Nabi ni sebagaimana yang Ustaz lah lakukan ke atas peristiwa perang Handak ni? Apa manfaatnya? Kelebihan bila kita membaca secara saya panggil secara metafora, maknanya kita metaforakan peristiwa-peristiwa itu dengan membuat perlambangan-perlambangan tertentu. Kelebihannya adalah, manfaatnya adalah kita mendapat teknik-teknik dan strategi-strategi baru. Maknanya dia macam satu alat untuk kita berfikir. Ini lebih macam ni. Jadi kita fikir apa caranya begini. Ni kali parit. Kali parit ni bukan asal Arab. Jadi kena cari teknik yang dari luar untuk disesuaikan dengan kaedah ni. Dan macam-macam lah. Kemudian kita boleh mengesan potensi-potensi kerjasama yang kita boleh buat. Bahawa Nabi berkolaborasi dengan pihak Yahudi. Itu bagaimana kita boleh membaca tu? Metafora itu bagaimana? Kita boleh lihat secara zahirnya, maknanya Yahudi itu bukan Islam. Ya. Itu orangnya lah. Ya. Yang kedua, kita boleh lihat di sebalik itu kita menggunakan kaedah-kaedah yang tidak kita gunakan dalam yang selalu kita guna dalam kehidupan kita. Kaedah-kaedah baru. Yahudi itu bukan Islam, kan? Jadi itu di luar daripada cara hidup Islam. So cara hidup yang berbeza lah. Itu satu. Yang kedua, Yahudi itu kita boleh lihat sebagai kolaborasi dari sudut partnership dan sebagainya lah. Begitu. Bermakna dalam strategi perang
Nabi pun ada uh, berkolaborasi Ya. dengan bukan Islam. Malah musuh malah musuh. Yang akhirnya jadi musuh. Yang akhirnya jadi musuh, dia belut. Sebab tu dalam kes Perang Khandak ni, apabila kita tahu bahasanya Bani Quraisy tu, Bani Yahudi itu mengkhianati Nabi kemudian, maka apabila kita pemetaan dalam PRU tadi kan, bila kita kolaborasi ataupun kita panggil bergabung dengan pihak musuh ataupun pihak yang yang dulu menentang kita, di luar daripada kelompok kita. Dalam peristiwa tu Yahudi itu mengkhianati. Jadi kita kena buat persediaan awal. Kita boleh buat persediaan awal supaya kita bersedia untuk dikhianati. Bersedia untuk dikhianati. Jadi kita kena ada prepare lah apa-apa perkara yang membolehkan kita menang semula apabila dikhianati. Sebab Nabi dah tunjuk dah. Ini dikhianati, kita tak boleh sangka baik lah. Bagus ni, baik ni, insyaAllah. Dia takkan belot. Dia takkan belot, tak boleh. Sebab peristiwa tu dah tunjukkan. Manualnya sudah ada. Manualnya sudah ada. Manualnya ditunjukkan, pihak yang ini akan mengkhianati. So kita buat persediaan awal lah. Jadi apabila rakan kolaborasi kita mengkhianati kita, kita sudah ada action plan. Ya. Di situ. Baik tu, dari sudut bisnesnya lain pula dilihat Perang Khandak ni. Jadi topik PRU ni lain lah sikit. Ya. Baik, dari segi bisnes, bagaimana kita manfaatkan sirah Perang Khandak ni? Sirah Perang Khandak ni, Perang Khandak ni ialah situasi bisnes selepas kita rugi. Selepas Uhud kan? Uhud rugi, rugi teruk. Jadi kita nak mula semula ataupun kita ditekan lagi. Jalan memang kita rugi, tapi bisnes kita masih ada. Masih ada. Tapi kita rugi. Kita dah rugi. Jadi macam mana kita nak bertindak selepas rugi itu? Yang pada kandaknya itu manualnya. Okey. Jadi Perang Khandak adalah umpama manual bangkit semula daripada kerugian. Bangkit semula pun tidak boleh kata. Lebih kata survival tu, mengekalkan survival. Bertahan. Strategi bertahan selepas rugi. Supaya jangan lingkup terus. Betul juga. Bertahan ya, survive dulu. Jadi Perang Khandak adalah manual survival selepas kita rugi besar. Macam dalam PKP yang baru lalu, COVID kan, kita semua rugi besar. Betul. Jadi sekarang kita dalam fasa Perang Khandak lah ni. Survival. Okey. Itu kena perincikan lagi lah. Ya. Perincikan panjang lah kalau perincikan. Secara ringkas bolehlah diterangkan. Sebagai contoh, diterangkan tadi Madinah dua pintu. Pintu depan, pintu belakang. Ditutup pintu depan. Jadi kenapa ditutup pintu depan? Pintu depan paling berisiko. Musuh di depan sana paling berisiko. Jadi parit itu menghalang orang daripada dapat masuk ikut pintu depan. Jadi paling berisiko. Jadi dalam bisnes kita tutup dahulu bisnes yang paling berisiko. Tutup dulu. Sebab ni berisiko ni, mudah rugi ni. Paling berisiko ni, tutup dulu. Buka satu sahaja. Pintu belakang saja. Jadi pintu belakang tu mesti ada kolaborasi supaya kita dapat. Ada kolaborasi pula dengan Yahudi tu. Berpakat pula. Supaya kita dapat survive. Lain pula tu, banyak tu kita. Itu kita boleh sesi lain. Jadi baik Ustaz, pertanyaan terakhir. Seandainya lah Ustaz ni diberi peluang lah, beri satu nasihat kepada Perdana Menteri baru kita. Apa nasihat Tuan berdasarkan Perang Khandak ni? Satu nasihat. Dalam Perang Khandak ada satu peristiwa besar, iaitu saya cerita sikit
Iaitu peristiwa Jabir, dia melihat Nabi lapar. Dia kesian pada Nabi. Lalu dia pulang, tanya isterinya, kita ada apa-apa tak? Isteri kata, kita ada anak kambing dan ada tepung. Jadi Jabir pergi kepada Nabi. Jabir bisik pada Nabi, ya Rasulullah, rumah saya ada makanan. Nabi tanya, cukup untuk berapa orang? 5-10 orang cukuplah. Tiba-tiba Nabi pesan. Semula tu Nabi pesan pada Jabir, tuan balik, pesan kepada yang membuat roti, tunggu saya datang. Yang buat kuah, jangan alihkan daripada api. Tu. Jadi Jabir, kemudian Nabi terus seru, semua bangun. Bangun semua. Semua tentera bangun. Semua orang yang buat kerja tu bangun. Jabir sudah mana cukup? cukup 1,000 orang. 1,000 orang. Mana cukup nak bagi makan 1,000 orang? Jadi di situ Jabir lekas pulang lah, dan Nabi pergi, seringkas cerita, Nabi pergi rumah Jabir dan Nabi membuat uli tepung untuk roti dan sebagainya dengan mukjizatnya sehingga cukup semua orang makan, dan ada lebih lagi untuk keluarga Jabir. Baik. Dari segi metaforanya, apa signifikannya roti dan kambing tu? Baik, ibrahnya ini kalau saya jumpa lah PM, saya kata mesti berusaha untuk melipat gandakan hasil negara dengan cara yang cepat. Oh, nak beri makan dulu. Yang mana 5 orang boleh compounding sehingga 1,000 orang. Makanan yang mula-mula cukup untuk 5 orang, 5-10 orang, itu mesti dibangunkan, dibuat di jana sehingga cukup untuk 1,000 orang. Dimakan oleh 1,000 orang. 1,000% lah ni punya nilai tu. Ya. Oh, jadi itulah nasihat tuan. Nasihat ekonomi dulu. Memang ekonomi lah. Ekonomi dulu. Bagi makan dulu. Bagi makan sebab tengah survive sekarang. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Baik. Mudah-mudahan nasihat yang ini sampai kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi